Assalamualaikum, salam Sarawakku sayang. Bersama saya Luqman Muhammad untuk Berita TVS dan ini tajuk-tajuk utama untuk hari ini. Kontraktor Petronas maut di Bintulu. Hentikan politik tanah NCR. COVID-19 terkes positif pada Khamis. Teruskan pelihara simbol komuniti Bidayuh dengan mengukuhkan solidariti kaum. Demikian saranan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg kepada masyarakat itu meskipun nisbahnya agak kecil berbanding komuniti lain di negeri ini. Justru itu beliau menyifatkan dengan terbinanya Asrama Komuniti Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA sebagai simbolik keutuhan etnik berkenaan. Knowledge and they can stay in the hostel. You are very lucky because you have all the facilities within one complex. And that shows the solidarity of the Bidayuh. That become a symbol. That's why I still remember our Wazir, Adnan Wazir. He was delivering his speech here. Adnan said, jealous kami orang. Even the Malays are not like the Bidayuh. You are really a model community. That's what Adnan said. I was sitting in front. In other words, if that is your brand, don't tarnish your brand. Karena brand dia ada begitu baik sekali, don't tarnish it. And we are giving whatever we can to help everybody, including the Bidayuh community. Kata Abang Jo, walaupun peratusan komuniti Bidayuh di Sarawak kecil, tetapi mampu meletakkan mereka pada kelas yang tersendiri. Tadi saya dengar Datuk Mahkamahnya ngelakar hal number small community. We compare with the whole population of Malaysia. But I think the Bidayuh community macam cili padi. Cili padi ini dia kecil tapi bisa dan kuat panas dia. That is the character of Bidayuh. Though small but very effective. Orang Bidayuh pernah menjadi setiausaha kerajaan negeri. Tan Sri yang ada di depan ni. Dan sekarang kita ada setiausaha Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Dan a lot of Bidayuh top corporate leaders. Petros pun yang memimpin Petros hari ini ialah seorang Bidayuh. In other words, you are there because you have the talent. And nobody push you because you have the merit to be there. So it's based on merit. And that has been the success of the Bidayuh, where other communities must emulate, including the Malays. Beliau berkata demikian ketika program penyerahan geran asrama komuniti DBNA di Jalan Ong Tiang Sui di Kuching pada Khamis. Komplek asrama 9 tingkat itu akan dibina di tapak lama dengan kos 16 juta ringgit yang akan menempatkan ibu pejabat DBNA. Projek pembinaan bangunan ikonik dijangka bermula Januari 2021 dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Ia turut merangkumi galeri, ruang serbaguna serta 98 bilik asrama yang membolehkan menampung kapasiti 196 orang. Bangunan ini juga akan dilengkapkan dengan pelbagai kemudahan sekaligus membolehkan DBNA mengadakan lebih banyak program dan aktiviti termasuk seminar. Berhenti politikan isu tanah adat. Demikian penegasan timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan ketika mengulas tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang sering memainkan sentimen itu sebagai modal politik. Menurutnya, isu tanah hak adat Bumiputera NCR bukan perkara baru namun selalu dijadikan bahan kitar semula yang mampu menggugat perpaduan rakyat.
Kata Awang Tengah, kerajaan telah menggunakan pendekatan baru bagi melaksanakan proses penyukatan dengan lebih berkesan. Ia katanya sebagai penambahbaikan bagi kaedah penyukatan yang dibuat sejak tahun 1960-an hingga 2010. So kita cuma berjaya menyukat dalam 260,000 hektar daripada tahun 60 sehingga 2010. Dan ini jika kita puratakan setahun cuma kita dapat menyukat 5,200 hektar setahun. Jadi disebabkan itu kerajaan telah pun melancarkan penyukatan tanah hak adat Bumi Putra menerusi inisiatif baru yang dibuat dua peringkat. Ya. Peringkat pertama ialah penyukatan secara perimeter. Dan penyukatan ini pun dibuat berdasarkan kepada permohonan. Tidak ada desakan, tidak ada tekanan. Ianya dibuat secara permohonan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah selesai penyukatan tanah secara perimeter, ia akan diwartakan di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri sebelum dilanjut kepada penyukatan secara individu di bawah Seksyen 18 mengikut lunas undang-undang sama. Sejak 10 tahun pelaksanaan program penyukatan tanah NCR di bawah inisiatif baru 2010-2020, kata Awang Tengah, ia telah melibatkan kawasan seluas 2.326 juta ekar bagi fasa pertama atau secara perimeter dan seluas 1.862 juta ekar telah diwartakan. Dan kita sekarang ini nak tumpukan kepada penyukatan secara individu. Dan sekarang kita telah pun berjaya menyukat sebanyak 95,000 hektar. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di pejabatnya di Wisma Sumber Alam pada Khamis. Seorang kontraktor maut manakala seorang lagi cedera dalam insiden kemalangan di kompleks LNG Petronas di Bintulu pada Isnin. Mengesahkan perkara itu, Petroleum Nasional Berhad Petronas dalam kenyataannya berkata insiden itu berlaku sekitar jam 2 petang di fasiliti unit pengeluaran gas asid Agro yang sedang dalam proses penyelenggaran. Bagaimanapun, Petronas tidak mendedahkan insiden itu dengan jelas. Kedua-dua kontraktor berkenaan telah dihantar ke hospital sebelum salah seorang daripada mangsa disahkan meninggal dunia. Menurut kenyataan itu lagi, siasatan sedang dijalankan dan agensi berkaitan telah dimaklumkan. Namun operasi kompleks LNG Petronas di Bintulu tidak tergendala susulan insiden berkenaan. Isu keselamatan dan kesejahteraan kampung perlu ditangani bersama. Justru keprihatinan semua pihak memainkan peranan penting dalam memastikan objektif penubuhan kepolisan komuniti tercapai.
Ia secara tidak langsung memberi kesedaran kepada rakyat untuk bersama mencegah dan membenteras isu jenayah khususnya di kawasan kediaman. Program seperti mana yang telah dijalankan pada hari ini, kepolisian masyarakat ni, di mana pihak polis juga mempunyai satu slot untuk berkongsi dengan masyarakat berkaitan dengan trend jenayah yang berlaku pada ketika ini. Bagaimana satu-satu jenayah dilakukan dengan perubahan dan peredaran zaman. Yang keduanya, kita juga boleh berkongsi apakah peranan masyarakat dalam membantu untuk mengurangkan kadar jenayah di kawasan tempat duduk masing-masing. Program itu adalah yang diketahui saya ada 7 agensi jabatan yang terlibat, dan inilah program yang terbaik saya fikirlah, kerana dia dapat menerap kepada hak kaum seperti jawatan kuasa JKK, termasuk Tok Kampung, Penghulu, Pemancar, termasuk saya sendirilah. Untuk memahami 7 agensi jabatan ini terlibat, maka itulah yang paling baik diterima oleh penduduk tempat daripada kaum menggunakan untuk menjaga dan menyelamatkan keadaan penduduk kampung sekarang. Setakat tu gejala kampung kami, takut kami ialah yang musuh utama negara ialah dadah dan kecurian sedikit sebanyak tanaman kami tidak menentu diganggu oleh masyarakat sekeliling lah. Okay. And then tentang sambutan program tu kami dari pihak Kumpulan amat berterima kasih dan menyambut penuh dengan cadangan pihak atasan supaya membantu kami dari segi mana-mana gejala yang kami ikut. Memang program tu memang bagus lah. Dari kami lah rasa banyak maklumat yang kita belum tahu, yang dah kita tahu pun kita bertambah tahu lah. Contohnya? Contohnya macam Isaac dari nak sidang majlis daya tadi dah kita rabies ya, penyakit rabies ya, pasal penyakit kombik ya. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak yang juga Adun Asarjaya, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, menggesa masyarakat agar main peranan penting dalam memantau kawasan masing-masing bagi membendung isu jenayah menerusi program kepolisian komuniti. Masyarakat perlu sama-sama bersama untuk mengatur dan mentadbir kawasan kita. Hanya kita yang tahu selok belok dalam kawasan kita. Kalau kita hendak mengatur supaya pejabat polis dalam kawasan Asarjaya itu penuh anggotanya supaya dapat jaga tiap-tiap kampung, mustahil dapat jaga. Kita orang kucing mau jual naga tiap-tiap kampung semua aja tiap-tiap hari sidak baju biru tu. Kulu kile pening jual balak kita orang. Jadi sebab itulah yang menjadi tanggungjawab kita. Belia berkata demikian pada Majlis Penubuhan Kepolisian Komuniti di Asarjaya pada Khamis. 50 juta ringgit dana untuk unit hal ehwal agama-agama lain Unifor telah diluluskan bagi tahun 2020. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas mendedahkan dana berkenaan akan diagihkan secara berfasa di mana untuk fasa pertama sebanyak RM38.747 telah diberikan kepada wakil rakyat di setiap kawasan. Yang kita bagi pada hari ini adalah 290 permohonan telah diluluskan dan peruntukan tahun ini 50 juta, tapi hari ini first phase kita bagi 38.747 juta, 38.7 million. The second phase is now being processed, so kita lihat mana-mana kawasan yang mungkin belum. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian cek bantuan dana Unifor di Wisma Bapak Malaysia pada Rabu.
Dalam pada itu, beliau turut memberitahu fungsi tabung amanah kebajikan Unifor Trust sebagai memantau pelbagai kumpulan agama bukan Islam. Kita ada Unifor Trust. The purpose of this trust is to work out how we can assist the management and operation of the various religious group, non-Islamic group. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menjelas, Unifor dan Unifor Trust adalah dua pertubuhan yang berbeza dengan khidmat yang berbeza. So that one, with the Sarawak government giving money for the building, giving the land for the building, that trust will eventually generate income to help all the other religions in the welfare. That is from the trust. So that one in the future, it will continue to administer the income for welfare or other religions. So that is quite separate from Unifor. Unifor is a government structure. Unifor Trust is a NGO. Selesa dan selamat itu luahan penduduk dengan projek penambahbaikan Dewan Serbaguna serta lampu jalan khususnya di kawasan Kampung Malaysia Jaya di Kuching. Ia nyata usaha berterusan kerajaan dalam memastikan kemudahan infrastruktur di kawasan penempatan penduduk sentiasa ditingkatkan. Seperti dulu bagi pihak NGO dan penduduk Kampung Malaysia Jaya, Sinjan Jaya, Hulu Sungai Sinjan, saya ingin berterima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Hasidah serta kerajaan GPS kerana telah memberi pembangunan kepada Kampung Malaysia Jaya. Dapat kita buktikan pada dulu dewan yang ada sekarang ini tidaklah seindah ini. Jadi sekarang nampak sangat perubahannya dan juga lampu jalan yang telah diberi kepada kita. Alhamdulillah, lampu jalan itu penduduk rasa selesa dan selamat kerana dulunya di lorong-lorong tidak begitu terang. Sementara itu, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Undang-Undang, Hubungan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata projek tersebut berjaya siap dalam tempoh yang ditetapkan. Katanya projek tersebut telah diluluskan pada tahun 2019 dan siap sepenuhnya pada tahun ini. Jelasnya lagi, keselamatan dan keselesaan penduduk adalah penting dan sudah menjadi tanggungjawab pihaknya untuk memastikan ia dilaksanakan. Kos RTP untuk Dewan ini adalah RM200,000. Dan kita juga hari ini DBKU juga menyerahkan untuk projek lampu jalan di seluruh Kampung Malaysia Jaya ini. Jadi kita pun tengah masang telah siap dipasang lampu-lampu jalan di setiap lorong di sini. 30 lampu kita telah siap pasang dengan jumlah kos RM111,000 lebih. Ini merupakan projek Rural Transformation Program yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Untuk menerangkan lagi Kampung Malaysia Jaya, dan ini kita rasa penting untuk keselamatan dan untuk seperti yang dipohon oleh penduduk kampung. Memanfaatkan segala pengisian seterusnya menyumbang ke arah kebaikan masjid. Dalam usaha bersama menjadi pusat pembangunan ummah. Demikian harapan Ketua Bahagian-Bahagian Kemajuan Institusi Masjid Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS Khalifah Juli kepada peserta-peserta seminar Integriti Kepimpinan Masjid dan Surau Sarawak yang berlangsung esok hari. Pihak Jawatankuasa Pengurusan yang hadir esok dapat mendapat manfaat daripada input-input yang akan dibentangkan oleh penceramah-penceramah dan pembentang nanti, dan insyaAllah yang pentingnya pada saya adalah mereka mengamalkan apa yang mereka perolehi, dan dengan itu kita berharap mereka dan juga ahli-ahli Qaryah dapat sama-sama menyumbang ke arah masjid yang
lebih baik dan menjadi pusat pembangunan ummah di Sarawak. Melalui penganjuran seminar ini juga, kata Kalpiah, imej pengurusan masjid dan surau di Sarawak berupaya ditingkatkan sekaligus mengangkat martabat Islam. Harap usaha daripada pihak unit ombudsman untuk bersama-sama kita agar pengurusan masjid dan surau kita di Sarawak menjadi pengurusan yang terbaik. InsyaAllah di masjid kita akan diuruskan dengan lebih berintegriti dan seterusnya menambah imej masjid dan juga imej umat Islam di Sarawak. So that's mean sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Muhammad Datuk Talib Zulkifli, kita ingin menjadikan institusi agama ini sebagai cerminan kepada ataupun duta kepada integriti, sebab Islam mengamalkan semua aspek-aspek amanah dan sebagainya. Sementara itu, segala persiapan penganjuran kini rapi dengan mengambil kira pematuhan kepada norma baharu. Persiapan ke akhir setakat ni saya sangat berpuas hati dan kita baru saja selesai rehearsal yang terakhir. Jadi insya-Allah kalau apa yang kita rancangkan berjalan dengan baik, program kita pada esok hari, satu hari suntuk yang dimulai dengan seminar akan berjalan dengan lancar insya-Allah. Hadiran kita jangka berdasarkan jangkaan kita 1.5 daripada dewan ini iaitu 600 orang. Kita berpandukan pada SOP yang sebelum ini iaitu penjarakan sosial, penjarakan fizikal dan juga pada hari ini kita pun melaksanakan sanitizing dewan inilah. Baik, bertemakan integriti kepimpinan mencetus Tamadun Ummah. Esok berlangsungnya seminar integriti kepimpinan Masjid dan Surau Negeri Sarawak yang akan dirasmikan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Dan ini merupakan siri kedua penganjuran di mana siri pertama sebelum ini melibatkan Masjid dan Surau di Kuching, Samarhan dan Serian. Dan kali ini penganjurannya khusus untuk masjid-masjid dan surau di bahagian utara Sarawak. Berbekalkan objektif membudayakan integriti dan tadbir urus yang baik, adalah diharapkan semua yang hadir seminar ini pada esok hari untuk memperoleh input-input yang secukupnya untuk dimanfaatkan dan diterapkan dalam membudayakan untuk masjid dan surau mereka. Dan kepada anda di luar sana, nantikan juga siaran secara langsung esok majlis perasmian penutupan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Dan saya kira nantikan laporan seterusnya esok hari. Saya Iqbal Yusof bersama juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS dari Bintulu. Ini perkembangan COVID-19 di Sarawak. Terkes positif dilaporkan hari ini dan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 699 kes. Pada hari ini tidak ada kes positif COVID-19 dilaporkan. Maka jumlah keseluruhan kes positif 19 di Sarawak kekal kepada 699 kes. Kluster COVID-19 yang masih aktif, kluster COVID-19 yang masih aktif ialah kluster alam di Bintulu, kekal seramai 8 orang. Dimaklumkan juga tidak ada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Seramai 17 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan jumlah kematian kekal sebanyak 19 orang. Manakala sebanyak 2 PUI baru dilaporkan hari ini dan tiada kes PUI menunggu ujian makmal. Lembaga Pengurusan Sekolah Rendah Chong Hua Siburan hari ini telah mengadakan kunjungan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan itu diketuai pengerusi Lembaga Pengurusan Sekolah Chong Hua Siburan, Pang Namfat, yang diturut diiringi Menteri Muda Pengangkutan Sarawak, Dr. Jirip Susil, Naib Pengerusi Persatuan Chung Chun Chin. Dalam pertemuan itu,
bertujuan membincangkan perkara berkaitan permohonan pembinaan kompleks sukan untuk sekolah rendah Siburan daripada Kerajaan Sarawak dan beberapa perkara lain yang berkaitan. Kita beralih ke perkembangan sukan. Masih belum terlambat untuk kita mengucapkan tahniah kepada atlet Paralimpik negara Boni Bunyau Anak Gustin yang telah dinobatkan sebagai atlet para terbaik pada anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SMA 100 Plus 2019. Atlet kelahiran Sarawak berusia 20 tahun itu mengatasi 3 lagi pencabar yang disenarai pendek iaitu Suresh Wirojulin serta Muhammad Ziad Zulkifli. Kemenangan Boni pada edisi kali ini telah memecah dominasi olahraga apabila dipilih untuk menerima anugerah atlet para terbaik 2019. Boni turut mencipta sejarah di Kazakhstan apabila meraih 2 pingat emas pada kejohanan dunia di Nur Sultan. Sementara itu, jago berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang turut menerima anugerah atlet terbaik setelah meraih kejuaraan di kejohanan trek siri dunia di Cambridge Disember lalu dengan menewaskan bekas juara dunia Shane Perkins dan Matthew Galaze. Boni Bunyau dan Azizul Hasni masing-masing membawa pulang sebuah trofi dan hadiah wang tunai RM10,000 yang disampaikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Mariken Nania Marikan pada Selasa. Baik, sekian itu sahaja untuk waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Salam Ibu Pertiwiku.